Sebelum kita memulakan program kita malam ini, boleh dengar jelas lah Hafiq apa yang aku Boleh, cakap boleh. Boleh. Okay. So malam ni nama program pada malam ni adalah dapat tawaran matrikulasi nak masuk ke tak. Okay, sebelum tu sebelum kita memulakan tajuk pembincangan kita malam ni, boleh tak Hafiq introduce yourself, maksudnya kenalkan diri lah. Kok ada junior yang nak kenal, nak bertemu ramah kan dengan Hafiq. Okay, alright. Okay, terima kasih. Okay, malam ni kita panggil ni kot, kita panggil Bro Iman lah. Okay, saya bersama kami berdua pada malam ni untuk berkongsi tentang tajuk kita, dapat tawaran matrikulasi, nak masuk ke tak nak. Ini menjadi persoalan setiap kali pelajar yang akan menjadi bakal masuk ke alam matrikulasi. Baik, sebelum kita teruskan, eloklah untuk saya perkenalkan diri dulu. Baik, nama saya Afiq, famousnya dengan nama Afiq Syauqi lah. Saya merupakan Setiausaha Agung NGO Alumni KBK. Ini kepada pelajar matrikulasi yang akan masuk tak lama lagi, insya-Allah lah ada rezeki mungkin kita boleh berjumpa. Ada masa kita akan berjumpa. Dan sekarang saya menuntut di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam jurusan kejuruteraan mekanikal. Siapa yang tengok poster tu tahulah sedikit sebanyak tentang diri saya. Baik, tentang tajuk kita pada malam ini, mungkin kami berdua berkongsi. Malam ni kita tak ada siapa nama kata sesi forum itu. Jadi kami berdua akan berkongsi sesuatu. Jadi mungkin program ni kita lebih bersantai. Okay. Ya, kita relax. Okay, kepada siapa yang nak bertanya soalan, bolehlah type di bawah, komen di bawah untuk tanyakan sesuatu. Okey, baik. So macam mana Iman? Okey, Afiq dah kenalkan diri, bagilah saya untuk kenalkan diri kan. Takkan Afiq seorang kan, nak popular lah. Okey, kalau ikut poster tu, nama saya Iman Nur Hakim. Jurusan saya adalah Engineering Entrepreneurship ataupun kesoalan kejuruteraan di Universiti Malaysia Perlis. Jadinya dalam alumni ni saya menjadi salah seorang ahli unit khas media di bawah pemantauan Abang Noi. Nanti kalau pelajar-pelajar yang baru tu akan kenal lah Abang Noi kan, dia paling popular. Sebabnya betul tak Fiq, kalau Abang Noi ni orang akan nampak siapa Mamat ni kan, dekat matrik kan selalu datang apa semua. Right. Nanti kita akan terangkan sikit sebanyak tentang alumni lah di penghujung sesi nanti. Okey. Ya betul. Okey, masa kita ada sejam lagi. Jadinya bolehlah kita untuk teruskan dengan soalan-soalan ni lah. Betul? Afiq, dah bersedia? Betul. Yes. Okey. Soalan yang pertama berbalik kepada tajuk kita hari ini, iaitu dapat tawaran matrikulasi, nak masuk ke tak. Secara ringkasnya, boleh tak Afiq jelaskan kenapa kita perlu pilih matrikulasi itu sendiri? Okey, baik. Okey, terima kasih Bro Iman. Okey, saya punya junior pada malam ni kan. Forum lah. Okey, alright. Tak apa, kita buat santai-santai je, relax. Okey, tentang persoalan yang diajukan kepada saya tentang matrikulasi, dapat tawaran nak masuk ke tak. Baik, pada saya sistem UPU, seperti yang kita tahu, sistem itu telah digabungkan. Termasuklah IPG, siapa yang ambil diploma kat UPU, maka sistem itu digabungkan. Jadi akan dapat satu tawaran sahaja. Jadi kepada siapa yang dapat matrik, maka kenalah masuk matrik kan, nak pergi mana lagi. Betul. Itu jawapan dia. Jadi kenapa kena masuk matrik? Ni akan kita kupas lah lebih banyak nanti kenapa kita kena masuk matrik. Pertamanya mungkin dari segi yurannya murah, environmentnya menarik, walaupun nampak macam sekolah dari segi peraturannya, tapi kita adalah sedikit kebebasan, tak 100% macam sekolah. Itulah sedikit sebanyak kenapa kena masuk matrik. Alright. Ringkas untuk permulaan mukadimah kita malam ni kan? Ringkas je. Okey, baik. Kita pecahkan lagi. Okey, boleh. Kalau ikutkan matrikulasi di seluruh Malaysia, setiap negeri ada satu kan, betul tak Afiq? Yes. Dan juga kita banyak tawarkan ataupun sistem matrikulasi ni banyak untuk sains, untuk akaun. Nanti Afiq akan terangkanlah lebih lanjut kan, betul? Okey, alright. Boleh. Okey, baik. Berbalik kepada
Okey, okey. Okey, tak apa, teruskan. Okey, alright. Jadi berkenaan dengan sistem yang ada pada matrikulasi ni, jadi saya nak terangkan agak panjang, tak apa, saya cuba ringkaskan pada malam ni. Baik, kita ada dan kedua ialah jurusan perakaunan. Kita ada juga jurusan kejuruteraan yang dulu namanya teknikal. Dia telah ditukar kepada jurusan kejuruteraan. Dan seterusnya kita ada jurusan baru yang diperkenalkan pada tahun 2018 kalau tak silap saya di KMS, iaitu JP Pro, jurusan Perakaunan Profesional. Kalau nak tahu, nak faham, ialah ACCA. Baik, tentang sistem yang ada dekat matrikulasi ni. Baik, untuk jurusan sains, kalau dulu ia dipanggil PhD dan PDT. PhD ni ialah program 1 tahun dan PDT ialah program 2 tahun. Jadi sekarang ia telah ditukar kepada SES dan SES dan SDS. SDS. Okay. SDS ialah sistem 2 tahun dan yang satu lagi ialah sistem 4 tahun. Okey, semester. Okey. Sistem 2 semester dan sistem 4 semester. Yeah. Bukan 4 tahun dah. Saya tersyasyu sikit kan. Excited kan. Tersyasyu tak? Biasa malam ni. Nak sambut budak baru kan. Jadi itulah tentang sistem untuk sains. SES tu untuk yang 4 semester tu lebih kepada bumiputera lah. Dan seterusnya ialah jurusan perakaunan. Perakaunan ni 2 semester juga. Khususnya berkaitan dengan kejuruteraan. Kejuruteraan ni kita ada 3 tempat, iaitu kita ada di Johor, kita ada di Kedah dan kita ada di Pahang. Jadi kita akan ada 3. Dan JP Pro untuk jurusan profesional kita hanya ada di Kolej Matrikulasi Selangor sahaja. Jadi yang mana dapat JP Pro tu tahniah lah. Dan good luck lah untuk menyambung dalam program ACCA kan di UiTM sahaja. Jadi kepada sesiapa yang JP Pro tidak boleh mohon UA lain dan dia akan diteruskan disambung ke peringkat ACCA di Universiti Teknologi Mara sahaja. Okey. Dari segi sijil kan, orang tanya sijil matrik ni valid ke tak valid. Baik, tahun 2017 sijil matrik ni telah dijadikan sebagai, kita naik taraf lah kan, sijil dia dah setaraf sama dengan diploma, iaitu grade N29. Kepada sesiapa yang habis matrik tiba-tiba tak nak sambung degree, tapi lebih baik sambunglah degree kan, kita perlulah ceburi dalam pelbagai bidang. Betul. Okay, untuk kita tinggal. Jadi siapa yang nak mohon pekerjaan di perkhidmatan awam boleh dengan grade N29 diploma. Itulah sedikit sebanyak tentang background. Tapi dari segi allowance akan diberi, tapi buat masa ni dia akan fokuskan kepada B40 dahulu. Tapi tahu banyak aspek kita akan lihat. Mungkin dari segi tanggungan ibu ayah, kalau banyak mungkin akan ada kelebihan lah untuk diberikan allowance. Sebulan RM250, kalau satu semester bersamaan dengan RM1,250. Okey. Ya, betul. Ya. Okey, untuk tambahan lagi berkaitan dengan sistem matrikulasi, sistem matrikulasi juga mempunyai 2 kolej mara, iaitu di Kedah, di mana nama kolej itu adalah Kolej Mara Kuala Narang dan juga Kolej Mara Kulim. Mereka banyak menawarkan pelbagai jenis tawaran pelajaran untuk perayu, tapi matrikulasi pun ada. Itulah. Afiq. Okey, baiklah. Berkaitan dengan fast track lah. Kebanyakan orang cakap sistem matrikulasi adalah fast track. Apa pandangan Afiq tentang perkara ini? Okey, baik. Bila kita bercakap tentang fast track, lajulah kan satu tu. Jadi mungkin kita pernah selalu dengar, okey, cikgu cakap, orang-orang lain dia cakap, oh jangan masuk matrik, susah dan sebagainya. Pertama sekali, tolak dulu tanggapan negatif tu dulu. Kebanyakan daripada mereka mungkin ada yang tak pernah masuk langsung ke dalam matrikulasi. Jadi mereka tak tahu macam mana situasi yang berlaku. Pada saya, mulanya memang ada anggapan macam tu. Sebab fast track, kita ada lebih kurang 10 bulan untuk selesaikan
untuk dapatkan sijil matrikulasi. Jadi memang sangat-sangat laju dengan silibus yang nak kejar. Pesan saya untuk adik-adik yang akan masuk, jangan risau, jangan takut, masuk dulu, rasa macam mana. Memang dia laju, tapi kalau adik-adik dapat jaga masa dengan baik, dia sebenarnya kunci dia masa, penjagaan masa yang baik, maka adik-adik tidak akan ada masalah untuk menyelesaikan program matrikulasi. Sebab pada saya pun dulu ada masalah pengurusan masa, tapi sikit sebanyak apabila saya masuk matrik, dia mengajar saya macam mana untuk menguruskan masa dengan baik. Sebab kita sangat-sangat pack, tapi bukanlah bermakna kita tak boleh bebas buat apa-apa. Contoh macam kita nak bersukan dan sebagainya. Saya pun bersukan juga dulu, petang-petang main futsal, kadang-kadang main badminton. Kan? Bola, benda tu bukan satu halangan untuk kita tidak beriadah kan, walaupun kita sibuk dengan akademik dan pelajaran. Macam itulah. Okey, maksudnya kunci utama adalah time management lah. Dan juga tambahan berkaitan dengan kita kena sentiasa fokus sebab sistem matrikulasi ni laju. Tak kisahlah SDS ke, SES ke, memang kena tahu jaga masa. Kalau tak, kita akan terbabas. Ya, betul. Lagi Afiq satu masih bagi yang Muslim ada di sana? Ya, saya masih ada di sini. Okey, baik. Okey, right. Teruskan. Bagi yang Muslim mungkin kita tahu kan, kita punya ajaran agama kita mengajarkan kita untuk jadi apa, buat apa. Jadi banyak-banyaklah melakukan amalan-amalan yang baik, melakukan tambahkan ibadah untuk kita kuatkan lagi kerohanian kita. Jadi kepada yang Muslim dan non-Muslim pun tahu macam mana ajaran agama mereka untuk mengajarkan supaya lebih senang dalam hidup. Ya. Okey, baiklah. Kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Maksudnya dah ada 3 soalan lah kita tanya kan. 3 soalan. Okey, apakah fasiliti ataupun kemudahan yang disediakan di setiap matrikulasi seluruh Malaysia? Seluruh Malaysia secara umum. Baik. Seperti itu, kalau kita nak orang kata matrik sekolah kan. Jadi apa yang kita lihat kat sekolah tu akan ada dekat matrikulasi. Tapi mungkin ada sikit tambahan lah dari segi kemudahan. Sebagai contoh, alatan sukan dan sebagainya. Kita lengkap sikit alatan sukan sebab kita ada koko. Jadi sesiapa yang aktif dalam sukan tu bolehlah teruskan lagi di peringkat matrikulasi sebab kita akan ada satu kejohanan sukan lah dipanggil KAKOM kalau tak silap saya. Betul. Jadi siapa yang aktif dalam sukan boleh teruskan di peringkat itu. Lagi tentang fasiliti ni, kita ada kemudahan dari segi library, kita ada kemudahan dari segi pengangkutan, kita ada bas, kita ada terminal dan sebagainya. Jadi untuk urusan pergi dan balik itu bukanlah satu masalah yang besar. Jadi tidak perlulah ibu ayah ambil sentiasa sekiranya cuti. Jadi boleh kita gunakan bas. Bas ni lah bas yang kita akan belilah, kita akan beli tiket dan sebagainya untuk kita urusan pergi dan balik. Ya, macam tu. Dari segi fasiliti lain, kalau special dekat KBK ni dia berbukit. Jadi automatik kepada siapa yang rasa nak diet dan sebagainya, nak kurus kan. Jadi memang sesuai lah, layak lah untuk dia masuk ke KMPK. InsyaAllah lah boleh lah tu turunkan berat badan sebab kita akan tambahan pula dekat blok lelaki. Nak pergi kelas agak sikit jauh. Jadi perlu lalu bukit-bukit dan sebagainya. Jadi memang automatic exercise lah. Lagi satu kita ada store basikal. Untuk siapa yang nak naik basikal, nak pusing-pusing round matrikulasi, di KMPK tak ada masalah, boleh buat. Fasiliti apa lagi? Pinjam kita ada kafe. Kafe kita ada 1, 2, 3, 4, 5 kafe. Dengan juadah yang ada, dengan menu-menu yang disediakan, sangat-sangat unik. Unik. Sangat-sangat sedap. Masuk dulu baru tahu macam mana. Tapi memang matrikulasi akan sediakan 5 atau lebih kafe kan untuk menampung bilangan pelajar. Kita kadang-kadang satu matrik itu mungkin ada 2,000. Jadi ramai lah. Jadi perlu sangatlah kafe itu untuk banyak. Jadi jangan risau, adik-adik semua, kita ada 5 kafe dekat KMBK. Jadi cukup boleh makan. makan puas-puas. Makan tak pernah lagi lah orang ke bulu ke masalah apa-apa tak cukup makan tak ada. Mungkin ada sikit kena ada duit je kan, pakai lah. Elang. Ya. Elang nanti dapat jangan bazir-bazir. Guna yang
secukupnya, okay, guna sebaiknya, gunakan dengan bijak. Okey. Okey, baiklah Hafiz. Kalau untuk pengetahuan semua, matrikulasi yang antara yang terlama adalah matrikulasi Melaka Negeri Sembilan Pulau Pinang, yang mereka masih mengekalkan kalau pergi dekat sana, diorang punya binaan adalah berbentuk batu-batu yang besar tu. So memang nampaklah yang matrikulasi ni ada yang baru, ada yang lama. Dan matrikulasi yang paling lama adalah paling baru adalah matrikulasi Kelantan dan juga Selangor. Betul tak Hafiz? Pernah pergi Hafiz? Ya, betul. Antara yang barulah, tapi yang paling baru ialah Kelantan lah, paling baru kalau tak silap. Okey, KMS Selangor. Saya tak pernah lagi nak pergi. Dulu ada dapat jemputan untuk pergi ke sana, tapi atas urusan lebih penting jadi tak dapat nak pergilah. Oh, okey. Okey, baiklah. Berkaitan dengan soalan di komen, ada apa pendapat abang tentang tweet viral tentang Lasha? Okey, tak apa. Kita teruskan dengan soalan lain. Kalau ada masalah dalam pelajaran, ada tak siapa yang boleh dirujuk? Ini berkaitan dengan sistem pembelajaran lah dekat matrikulasi. Boleh tak terangkan daripada sudut lecturer ataupun bagaimana assignment tu dilaksanakan dan juga sebagainya. Okey, baik. Okey, tentang sistem ni kita cakap tadi, sistem dia. Baik, dekat matrik ni kita tahu memang seakan-akan macam sekolah. Jadi lecturer, pensyarah memang akan ambil berat pasal diri kita. Kadang-kadang mungkin ada paksaan untuk kita datang consultation. Consultation ni sangat penting bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang tak tahu. Jadi kalau tak faham sesuatu subjek, tak faham sesuatu tajuk, tak faham sesuatu topik, boleh jumpa waktu urusan lah. Waktu berkelima boleh jumpa, okey, set masa dengan pensyarah, pergi datang dan jumpa di kubikel. Okey. Sebab kalau kita jumpa pensyarah secara personal, sedikit sebanyak boleh membantu kita untuk pencerahan, untuk lebih faham tentang sesuatu topik tersebut. Sebabnya bagi saya pensyarah semua ni sangat-sangat care. Dia tak nak anak-anak murid dia, tak nak student dia gagal di kemudian hari. Sebab tu kadang-kadang akan sedikit nampak ada paksaan. Sebab itu untuk masa depan kita, untuk kita masuk ke alam universiti. Apabila kita masuk ke alam universiti, lebih susah sebenarnya. Jadi dekat matrik ini sedikit sebanyak mengajar kita macam mana untuk menjadi seorang pelajar yang baik, lebih baik, okey. Seorang pelajar yang menjaga masa dengan baik. Seorang pelajar yang lebih matang dan seorang nampaknya line tak jelas. Pelajar yang tak jelas sikit. Menjaga dirinya sendiri. Ya. Dan tak ada masalah pun sebenarnya. Nampaknya Hafiz boleh ada line masalah. Sebagainya antara kita boleh ada study group. Jadi ramai yang akan bantu kita sebenarnya. Jadi janganlah risau kalau ada tak jelas tak jelas, ada dia sekat-sekat. Okey, tak apa. Sambil tu tunggu Hafiz nak settlekan line tu, kita nak jawab soalan. Siapa yang rasa macam ada masalah, janganlah risau sebab kita ada banyak kawan, kita ada banyak pensyarah. Nampak dia. Okey, tak apa, kita jawab soalan. Berkaitan dengan allowance. Okey, allowance akan diberikan kepada golongan-golongan yang memerlukan. So kalau ikutkan kata mudah dia, allowance tu akan diberikan berdasarkan gaji ibu bapa dalam satu rumah. Afiq, okey. Nampaknya ada masalah lain lagi. Okey, untuk mengetahui semua, kita di matrikulasi akan belajar dalam bahasa Inggeris. Tapi jangan risau, semua pensyarah dan juga
tenaga pengajar di Kolej Matrikulasi masih menggunakan bahasa Melayu sebagai minyak menerai. So dalam kelas tu diorang ataupun pensyarahnya akan tanya sama ada kita lebih suka untuk bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Dan mungkin mereka kata okay, both language can. Boleh. Soalan yang seterusnya. Sekarang okey? Boleh. Biasa tu. Betul tu Wais. Akaun dalam bahasa Melayu belajar. Okey. Boleh kita teruskan dengan soalan yang seterusnya? Okey, tak apa, kita tunggu lagi Afiq untuk settlekan line dia. Kita tunggu. Okey. Apakah pengalaman yang paling nilai yang boleh dapat di matrik? Okey, sebenarnya kalau ikutkan ramai yang suka mengimbau kenangan adalah kerana kebanyakan pelajar matrik ni ada yang tak duduk di asrama masa form 5. Jadinya mereka rasa seronok bila menempuhi pengalaman pertama lah ketika berasrama lah di Kolej Matrikulasi. Jadinya kiranya ada momen yang best lah di situ. Macam pelajar-pelajar MRSM, pelajar-pelajar SBP mungkin ini sebagai peringkat yang seterusnya. Nampaknya Afiq dah meninggalkan saya kesorangan. Tak apa, kita teruskan sendiri. Okey, baiklah. Untuk pengetahuan semua, Kolej Matrikulasi ni diwujudkan pada tahun 1998 yang diilhamkan oleh Datuk Seri Najib. Ketika itu merupakan Menteri Pelajaran Malaysia. Nampak dah. Sabar. Okey, kita masih menunggu Afiq. Dia ada masalah line di sana sebab Afiq dia tinggal kat rumah ada hujan. Solat kat masjid ke dom? Okey, solat ni sebenarnya boleh dua-dua, masjid atau dom. Kalau ke lapangan tu bolehlah kita pergi ke masjid. Okey Afiq. Okey, line. Senyum nyokongin. Okey, boleh dengar? Boleh. boleh lah? Boleh. Sambil menunggu Afiq tu kan, kita layanlah soalan-soalan ni. Line apa paling laju kat sana? Afiq, sana pakai line apa pasal tu? Pasal line ni, alamak. Susah lah nak cakap. Aku akan ada masalah, tapi yang paling best lah, yang paling okey antara dia Celcom, Maxis. Itu antara yang okey. Dan saya tak nak menjatuhkan sesuatu syarikat telco tapi jangan pilih U-Mobile. Ya. Dia Afiq mobile lah. Pilihlah Celcom ke Maxis ke. Sebenarnya Afiq, U-Mobile ni elok dekat beberapa kawasan. Mungkin dekat kawasan asrama perempuan tu U-Mobile elok mungkin. Kalau ikut kan, saya tak pernah masuk dalam asrama perempuan, cuma asrama perempuan tu lah yang bagi tahu kan pelajar-pelajar. Dia kena ikut kawasan di setiap kolej matrikulasi lah. Ada yang Celcom kuat, ada yang Digi kuat. So sebelum masuk tu kita check lah, bolehlah kita tukar line sebelum masuk. Betul tak Afiq? Ya betul. Sini cakap Celcom memang antara yang maaf lah cakap mungkin ya, saya tak menafikan memang Celcom paling elok. Alright. Okay. Boleh kita teruskan dengan soalan lain? Okey, baiklah. Soalan yang seterusnya adalah soalan yang keempat. Okey, bagi pelajar yang aktif bersukan dan juga berpersatuan, apakah yang platform Matrix sediakan untuk mengasah bakat mereka? Okey, baik. Jadi kita Johanan sukan kan, macam saya cakap Kakom, dia peringkat entap lah antara matrikulasi mengikut zon aktif dan sukan lah. Kalau saya pernah aktif dalam persatuan dan sebagainya, kita ada satu persatuan kebudayaan
segala perkara tentang kebudayaan boleh join dalam kelab tu. Jadi dia, dalam kelab kebudayaan tu dia akan pecah lagi kepada yang lebih kita tentu macam ada kelab MC, dia ada tarian ni, tarian itu, kelab muzik dan sebagainya. Jadi kad matrik ini memang akan ada platform-platform sebegitu. Hello Afiq. Hello. Okey, tak apa. Tak dengar sini. Hello, cubaan. Okey, baiklah. Berkaitan dengan soalan pepersatuan tu, okey, saya nak tambahlah. Di matrikulasi kita ada dua organisasi. Boleh dengar ke? Hello. Boleh. Okey, di matrikulasi ni akan disediakan dua persatuan yang terbesar ataupun organisasi terbesar, iaitu PRD dan juga JPP. PRD ni adalah Pembimbing Rakan Dinamik dan juga JPP ni adalah Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar. Kiranya JPP ni diorang akan bertanding dalam satu pilihan raya. Mereka akan ditentukan melalui undian. Dan juga PRD ni akan dipilih oleh pelajar, pegawai kaunselor yang telah ditetapkan oleh setiap kolej matrikulasi. Okey Afiq, anda masih bersiaran langsung? Tak dengar lagi ni. Okey, tak apa. Seterusnya di Kolej Matrikulasi Perak, kita akan ada jawatan kuasa Masjid Al-Maghfirah, di mana pelajar-pelajar yang ke arah kerohanian sedikit, mereka boleh join persatuan JMM. So JMM, singkatan Jawatan Kuasa Al-Maghfirah ni adalah singkatannya adalah JMM. Maksudnya kalau siapa yang berminat untuk masuk JMM di Kolej Matrikulasi Perak, anda boleh join. Tapi jangan risau, di setiap kolej matrikulasi lain pun ada jawatan kuasa masjid ataupun surau tersendiri. Jadinya anda tak adalah untuk rasa bosan di matrik tu. Okey. Uwais Ibrahim dia tanya, kalau dekat matrik banyak acara kebudayaan. Ya, betul, sebab matrikulasi mementingkan perpaduan antara pelbagai kaum. Walaupun persentage orang Melayu ataupun Bumi Putra dan juga India Cina berbeza. Melayu ataupun Bumi Putra ni 90%, dan selebihnya adalah 10% adalah untuk bukan Bumi Putra. Ya, Afiq, line tu okey ke tak? Tak apa Iman, boleh teruskan dulu. Okey, baiklah. Okey, kalau dekat Kolej Matrikulasi Perak, promote saja. Rasanya dekat matrik lain pun ada. Matrikulasi Perak ni ada nama satu persatuan ni adalah PARTS, iaitu Performance Arts and Culture, ataupun dalam bahasa Melayunya Persatuan Kebudayaan. Di mana kalau nama dulu dia adalah PKBU, macam itulah. PKBU, jadinya sekarang ni kita tukar nama yang lebih nampak gah, iaitu PARTS. Dan pegawai penasihat dia adalah Encik Abdul Halim. Kalau tak silap. Dia ni beliau yang akan memantau berkaitan dengan mengasah bakat-bakat pelajar dalam pengacaraan, dalam yo-yo Cina, tarian Hindustan. So siapa yang berminat tu bolehlah mendaftarkan diri ataupun cuba untuk try something new dekat Kolej Matrikulasi. Okey, Afiq. Okey. Tak apa Iman, boleh teruskan dulu. Okey, jadinya di Kolej Matrikulasi ni juga ada disediakan fasiliti yang
sangat okey lah. Macam bagus untuk suasana belajar. Contohnya macam kafe, macam Afiq cakap tadi, asrama, fasiliti sukan. Dan kalau ikutkan di setiap padang tu kita akan ada macam satu stor sukan di mana pelajar-pelajar boleh meminjam barangan sukan yang mereka nak pinjam, bola, hoki dan sebagainya. Mostly every event festival akan disambut best. Ya, betul. Kalau akan ada festival sukan, untuk festival kebudayaan. Contohnya untuk festival Tahun Baru Cina, Deepavali Bali, sambutan Hari Raya dan sebagainya. Maksudnya macam majlis perkahwinan. Majlis perkahwinan pun ada juga. Tapi itu kita sembang lain. Memang ada sebab kita Kolej Menteri Kasih ni memang meraihkan perpaduan kaum lah. Terutamanya untuk bangsa-bangsa utama di Malaysia. Okey Afiq, masih bersiaran langsung? Afiq? Oh, nampaknya UAS ni seorang yang baik ya. Kalau sukan, Kakom ada banyak acara. Bola sepak, bola jaring. Masih tak jelas Afiq? Dia tak jelas dari segi apa tu? Dia lambat suara dengan muka tak nampak. Oh, suara muka tak nampak pula dah. Muka tadi je sekat. Sekarang ni okey. Okey Afiq, boleh teruskan? Boleh. Okey. Baiklah. Kita teruskan dengan soalan berkaitan dengan yang lebih jauh lah. Ataupun kita bawa matrik ni dengan lebih jauh berkaitan dengan peluang untuk masuk U dalam sistem matrikulasi. Apakah pendapat Afiq? Adakah pelajar-pelajar matrikulasi berpeluang besar untuk memasuki universiti ataupun sebaliknya? Okay, alright. Berkenaan dengan peluang untuk masuk ke Universiti Awam, UE kan, UPU melalui UPU. Ya. Jadi sebenarnya kalau nak tahulah, statistik menunjukkan bahawa majoriti pelajar matrik kebanyakannya di universiti. Kalau tak percaya nanti, bolehlah tanya kepada pegawai, mana-mana pegawai, tanya statistik pelajar matrik. Jadi setelah saya tanya, saya tak dapatlah exact statistik tu berapa. Cumanya memang majoriti pelajar matrik di universiti. Jadi hampir semua pelajar matrik akan masuk ke Universiti Awam mengikut jurusan yang diminati. Jadi sebenarnya peluang tu banyak dan luas. Jadi memang orang kata bukan satu benda yang tidak. Kalau seorang tu macam mana kata maksudnya masuk matrik ni memang peluang dia sangat luas. Berikut saya tambah sikit. Kalau matrikulasi ni KPM dia ada Hello. Tak jelas Afiq, tak jelas. Kan peluang kepada pelajar-pelajar cemerlang yang ingin melanjutkan pelajaran luar negara itu automatik akan jadi pensyarah matrikulasi. Jadi di situ dah reserve satu kerja. Okey, tak apa, kita menjawab soalan. Mostly memang belajar bahasa Inggeris. Ya, memang betul kita akan belajar bahasa Inggeris. Afiq ni lain sekat. Sentiasa mengetengahkan pelajar-pelajar yang bermasalah dan sebagainya. Kalau ikut testimoni sebelum ni, pelajar-pelajar yang dahulunya belajar bahasa Melayu akan lebih senang untuk belajar dalam bahasa Inggeris kerana terms yang digunakan straight to the point, tak ada sekat-sekat, tak ada bunga gitu. Tapi bahasa Inggeris ni bukanlah satu penghalang untuk kita berjaya, sebabnya ada je yang 4 flat dan sebagainya.
AdMed belajar tajuk apa je? AdMed jangan risau, dia akan ulang balik apa yang SPM, cuma ada beberapa penambahan, jangan risau. Okey, baiklah. Berkaitan dengan matrikulasi, kita kena tahu yang sistem matrikulasi ni menyediakan dua sistem, iaitu sistem 2 semester STS. Kalau dulu digelar PST, program 1 tahun, dan juga program satu sistem 4 semester SES, di mana digelar PDT, program 2 tahun. Jadinya ditawarkan adalah mengikut kemampuan pelajar itu sendiri, adakah mereka boleh perform ke tak. Okey, ada soalan yang mengatakan adakah boleh tukar jurusan. Contohnya kalau seorang pelajar tu adalah modul 2, dia nak pergi ke modul 1 ataupun ke modul 3. Dia bergantung kepada budi bicara daripada kaunselor dan juga hak ehwal pelajar. Mereka akan tengok kita punya latar belakang. Okey, nampaknya Afiq meninggalkan saya lagi sekali. Okey, tak apa. Okey, untuk pengetahuan semua, yang nama The Uwais Ibrahim ni merupakan bekas yang dipertua YDP kita, KMPK 18-19. Okey, jadinya dia memang antara orang yang aktif dalam alumni. Okey, untuk pengetahuan semua, di Kolej Matrikulasi, terutama di Kolej Matrikulasi Perak, kita ada satu sudut yang menarik, iaitu Bistro Cafe, Bistro, di mana Bistro ni menjual makanan-makanan yang ringan untuk pelajar-pelajar yang boleh isi perut lah. Maklumlah kan, pelajar bila belajar banyak sangat apa semuanya, mereka akan lapar dan sebagainya. Okey, kalau ikutkan pandangan beberapa pensyarah. Okey Afiq. Tak apa, teruskan. Okey, baik. Kalau ikutkan beberapa pandangan beberapa pensyarah, program matrikulasi ini adalah mungkin peluang kedua untuk anda lebih berjaya untuk masuk universiti pada akan datang. Okey, jadinya kepada semua viewers pada malam ni. Tak apa. Tak berapa nanti. Tak apa, kita ada brother Iman kita untuk menerang lebih lanjut. Okey, boleh. Okey, sambil tu kita tunggulah. Sistem matrikulasi ni di mana memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk membaiki result SPM mereka. Sebab ada testimoni sebelum ni yang mengatakan bahawa pelajar-pelajar yang SPM diorang agak teruk boleh perform bila masuk dalam program 2 tahun. Mereka menggunakan masa yang 2 tahun ataupun 4 semester ni secukupnya untuk membaiki diri sendiri. Dan itu adalah salah satu kelebihan lah kenapa matrikulasi ni ada sistem, antara sistem yang terbagus di Malaysia. Okey, Afiq setuju. Siapa moderator, siapa panel ni? Okey, kita dua-dua lah yang memainkan peranan. Ya, betul. Nampak macam mana kan, online kelas apa semua, dugaan lah, biasalah tu kan. Okey, baiklah. Tadi masa saya tengah terangkan tadi tentang peluang pelajar cemerlang untuk ke peringkat luar negara, kepada siapa yang nak lah balik dia betul. Selesai selama 4 tahun akan syarah di matrikulasi. Setakat yang saya tahu ditawarkan di New Zealand, Australia, kepada siapa yang minat bolehlah perform teruk dekat matrik, bagi dapat 4 flat. Minat dalam bidang chemistry ke fizik dan sebagainya, boleh mohon dan kita akan hantar anda ke sana. Jadinya sistem matrikulasi ini memang diiktiraf oleh universiti luar negara. Ada dekat Twitter tu, pelajar-pelajar matrikulasi bekas pelajar adalah yang sekarang ni belajar di Harvard, kebanyakannya dihantar di UK, di Australia. Tapi satu je syarat, kita kena dapatkan 4 flat, mungkin 4 flat, sebab persaingan makin banyak bila sistem kuota dibuka untuk pelajar-pelajar Cina, India, Melayu. So jadi competition tu agak
meningkat lah di situ. So mungkin 4 flat tu adalah syarat minimum untuk kali ini. Betul tak, Fik? Apa maksimum? Maksimum tak ada. Maksimum tak ada. Kita minimum 4 flat. Okay. Ya, betul. Okay. Baiklah. Iman, boleh tak cerita sikit tentang kita setiap matrikulasi ni mesti ada alumni kan. Jadi specialnya yang ada dekat KMPK tu sendiri. Boleh cerita sikit? Okay, kiranya nak cerita tentang kebaikan alumni ke macam mana? Boleh secara general, tak apa kita nak tarik orang-orang kan untuk tarik tujuan kita. Kita nak tarik okay. Kalau ikutkan banyak-banyak matrikulasi di Malaysia, antara yang hidup Persatuan Alumni adalah NGO Alumni KMPK, Kolej Matrikulasi Perak, yang di mana persatuan ini menyediakan pelbagai program, jenis program untuk pelajar-pelajar, terutamanya pelajar Kolej Matrikulasi Perak. Dan juga antara salah satunya adalah mewujudkan grup WhatsApp untuk KMPK 2020-2021. Betul tak, Fik? Okey, jadinya alumni ni memang akan diuruskan 100% oleh bekas pelajar tu sendiri, seperti saya, macam Afiq, yang komen-komen di atas ni, Siti Nur Fahira, semuanya adalah bekas-bekas pelajar Kolej Matrikulasi Perak yang menabur bakti semula kepada Kolej Matrikulasi Perak itu sendiri. Dan tagline NGO alumni ni adalah bersama menabur bakti. Betul tak, Fiq? Ada masalah lagi. Tak apa. Kita teruskan. Betul. Okay. Kalau ikut sini, ambil 4 SEM lagi banyak masa nak go through subjek. Betul, 4 SEM. Sebab untuk program kita tahu mereka akan mengulang semula pembelajaran pertama. Okey, jadinya sistem matrikulasi ni janganlah pandang serong. Ada yang mengatakan di Twitter tentang matrikulasi ini adalah pelajar-pelajar yang sekian-sekian, tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya semua sistem terutamanya matrikulasi menyediakan pelajar-pelajar daripada segi pelbagai bidang, bukan sahaja matrikulasi, ada juga STPM, ada asasi dan sebagainya, diploma. Ya, Afiq, cuba bersiaran langsung sekali lagi ya, Afiq. Ya, cubaan juga lagi. Okey, tak apa. Kita rasanya masa menceburi kita, tapi boleh lepas untuk 2-3 lagi soalan. Boleh Afiq jawab soalan? Ke masih bermasalah lagi berkaitan dengan ada masa lagi ke? Dah dekat sejam dah. Kita start tadi pukul 8.55. Masa sempat ke? Sebab mungkin lagi 2 soalan kot. Rasanya macam tak sempat kita buat satu soalan. Baik, saya nak cakap sikit. Okey, kepada mungkin kami tak dapat. Okey, baiklah. Kita masih menunggu line Afiq untuk stable. Tambahan berkaitan dengan program pelajar cemerlang. Okey, pelajar-pelajar cemerlang tu akan diberi satu program, iaitu program PPC. Nanti nama panjang kita boleh search di Google. Okey, Afiq, boleh? Tak apa, Iman, teruskan je. Okey, baiklah. Rasanya soalan yang terakhir mungkinlah berkaitan dengan NGO Alumni KPK itu sendiri, yang merancang secara langsung ini untuk tatapan semua bakal-bakal pelajar kolej matrikulasi
Jadinya Afiq boleh bagi last word untuk kita punya program kali ini sebelum kita tamat live. Okay, right. Saya hilang lagi. Betul. Okay. Penutup saya nak cakap tentang tajuk kita, dapat matrik nak masuk ke tak. Saya cakap masuk dan jangan tolak. Jangan sesekali tolak. Sebab anda takkan tahu selagi anda tidak cuba. Tadi masuk dulu. Betul. Banyak telah dipercakapkan tadi, banyak telah dibentangkan dan juga saudara Iman tentang apa yang ada di matrik, apa kelebihan dan sebagainya. Jadi kalau dapat masuk, tolak dulu tanggapan negatif tentang susah dan sebagainya. Masuk dulu, baru tahu macam mana situasi itu. Itulah sedikit sebanyak tentang penutup saya. Pendek saja sebab kita pun masa tak cukup. Itulah daripada saya. Okay, Iman, ada apa-apa nak cakap sebelum kita tamat live? Kita akan save live ni ya. Kita akan save. Ya, baik. Okay. Kata-kata akhir saya lah sebagai brother yang live dengan Afiq ni kan. Jadinya saya harap kalau masuk kolej matrikulasi tu cuba untuk sesuaikan diri seminggu pertama. Jangan cuba cari kawan yang baru daripada pelbagai jenis latar belakang. Ada pelajar MRSM, SPP. Macam saya pelajar MRSM, cubalah untuk berinteraksi dengan pelajar-pelajar yang dari sekolah harian, sekolah agama sekalipun. Mereka sangat seronok bila berjumpa dengan kawan-kawan, terutamanya pelajar-pelajar yang berasrama. Tapi satu je, kawan kalau boleh kita belajarlah sama-sama supaya masa depan kita lebih cerah, terutama untuk pelajar kolej matrikulasi itu sendiri. Okay, Afiq? Jadinya harapan dah bagi Afiq tak? Ke tak bagi lagi harapan? Betul. Alright. Apa nak bagi? Jadi kepada saya ada dekat semua grup batch baru masuk 2020 tu ni. Saya ada dekat Telegram, saya ada dekat WhatsApp. Jadi kalau nak tak ada orang lain lagi. Mungkin kalau yang selalu menjawab soalan tu saya lah. Jadi kalau nak tanya banyak soalan mungkin boleh tanya di WhatsApp dan sebagainya. Bagi kita tak dapat nak jawab semua di sini. Jadi saya harap malam ni sedikit sebanyak dapat menjawab persoalan yang telah diajukan. Sikit sebanyak tak bolehlah tolak matrik kan. Masuk je dulu baru tahu. Okey? Okey, itu saja Afiq. Okey, baiklah, itu saja kata-kata akhir dan juga harapan daripada kami. Sedih pula kan. Ini antara live yang pertama selepas raya. Jadinya lepas ni kami akan menyediakan sesi siaran langsung untuk beberapa kali berkaitan dengan matrikulasi, berkaitan dengan pelajaran, teknik menjawab dan sebagainya. Dan semua ni di-livekan oleh semua bekas pelajar matrikulasi Perak terutamanya. Dan itu saja daripada saya. Saya harap anda semua dapat semua info-info dan boleh digunakan secara bermanfaat. Dan akhir kata saya mengucapkan selamat Hari Raya kan. Selamat Hari Raya dan juga selamat beribadah. Jangan lupa follow saya dekat IG. Follow boleh DM. Selamat Hari Raya dan bye-bye. Dan jangan follow Afiq dan juga saya. Okay, Assalamualaikum Afiq. Okay, alright. Okay, waalaikumsalam.